المستقيم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurulillah. Yang pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang berpanjangan dilimpahkan kepada kita semua dengan berbagai-bagai bentuk nikmat. Maka sebagai hamba Allah, wajarlah kita mensyukurinya dengan cara kita ini menjadi hamba-hambanya yang benar-benar beriman, bertakwa, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi dalam suasana PKPB ini, ya. Dan malam ini tak ada muslimat ya. Mungkin dilarang untuk datang ya. PKPB ni apa-apa pun, alhamdulillah, maknanya pendekatan yang diambil ini tetap maknanya tidak menghalang kita lah untuk hadir berjamaah, untuk kita hadir majlis-majlis ilmu dan seumpamanya. Moga-moga ada manfaatnya, ada keberkatannya dengan apa pendekatan yang diambil ini ya, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi perbincangan di dalam kitab La ilaha illallah manhaj hidup muslim, di mana kita sedang bincang di dalam bab yang ke-13 ya, rupa bangsa muslim dan akidahnya. Yang terakhir yang dibincang ialah bagaimana pengarang membawa kepada kita kisah-kisah ya umat-umat yang terdahulu, kisah-kisah para nabi, sama ada yang berkait dengan keluarga nabi itu sendiri ataupun yang berkait dengan pengikutnya, yang mana contoh-contoh ini dibawa untuk memberikan suatu gambaran kepada kita ya, bagaimana sebenarnya ikatan yang sebenar-benarnya yang diterima oleh Allah adalah ikatan akidah keimanan itu sendiri ya. Apabila tiadanya ikatan akidah keimanan kepada Allah, maka ikatan-ikatan yang lain tidak ada nilainya pada waktu itu. Ikatan kekeluargaan, hubungan darah, keturunan ya, hubungan tanah dan seumpamanya tidak ada nilai, tetapi yang paling bernilai hanyalah ikatan yang diikat atas dasar la ilaha illallah ya, tiada Tuhan yang berhak disembah
melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibawakan kepada kita beberapa kisah yang telah kita baca, antaranya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang terpaksa berhadapan dengan bapanya, dengan ahli keluarganya, dengan kita kata dengan sanak saudaranya, dengan para umatnya yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Ibrahim telah mengisytiharkan bahawa dia dan juga orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya berlepas diri daripada sembahan yang disembah yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung dalam muka surat 164 ya. Seterusnya disebut lagi kisah yang lain ya. Pengarang menyatakan peristiwa pemisahan antara isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut dari suami-suami mereka disebabkan oleh perbezaan akidah juga telah disorot sedemikian rupa untuk diperhati dan dijadikan suri tauladan. Ya. Kita melihat lagi kisah isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut alaihimassalam. Ya, yang mana dua orang Nabi ni tuan-tuan tidak beriman. Ya, tidak beriman. Lalu kedua-duanya termasuk di dalam golongan yang dibinasakan secara menyeluruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menceritakan di dalam surah At-Tahrim ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Yang bermaksud Allah membuat isteri Nuh dan isteri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh dari hamba-hamba kami. Lalu kedua isteri itu khianat kepada kedua suami mereka. Maka kedua suami itu pun tidak dapat membela mereka sedikit pun dari seksa Allah, dan dikatakan kepada mereka berdua, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ya, walaupun Nabi Nuh, Nabi Lut ini adalah Nabi Allah tuan-tuan. Ya, manusia utusan Allah, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sudut kita melihat bahawa yang memberikan hidayah itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, khususnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ketika mana Nabi sangat bersungguh-sungguh untuk berdakwah kepada bapa saudaranya Abu Talib saat Abu Talib nak meninggal dunia supaya Abu Talib ni mati dalam iman. Ya, lalu Allah Ta'ala berfirman, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau sayangi. Walaupun orang tu kamu sayang, kamu kasih dia. Ya, sebab Abu Talib ni tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, ya, dia adalah orang yang bertanggungjawab membesarkan Nabi, menjaga Nabi, menumpahkan segala kasih sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada anak-anaknya sendiri, termasuklah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah,
Ini Abu Talib. Tapi kata Allah, engkau tidak akan mampu beri hidayah kepada siapa yang engkau kasihi wahai Muhammad. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki, ikut kehendak Allah. Ada sebab Allah Ta'ala tidak beri hidayah kepada isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Antara sebabnya kerana mereka itu tidak ada kesediaan dalam diri mereka itu untuk beriman. Mereka lebih cenderung kepada kaumnya yang kafir. Lebih cenderung kepada ahli keluarganya yang kafir. Maka Allah Ta'ala membiarkan mereka ini mati dalam keadaan kafir, tidak beriman. Walaupun dia adalah isteri Nabi Nuh, dia adalah isteri Nabi Lut alaihi salam. Kalau kita nak tengok kisah yang lebih panjang lah, kita boleh rujuklah kisah-kisah para anbiya. Contohnya melalui kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Kathir, Qasasul Anbiya, kisah nabi-nabi. Cukup panjang. Contoh isteri Nabi Lut ni tuan-tuan, bukan setakat dia tidak beriman. Ketika mana dua malaikat Allah datang ke kampung Nabi Lut dan datang menjadi tetamu kepada Nabi Lut alaihi salam, berupa dua orang pemuda yang kacak. Berupa dua orang pemuda yang kacak. Malaikat Jibril dengan malaikat yang menurunkan, malaikat Israfil yang bertugas menurunkan balak ni. Dua malaikat ni datang. Lalu isteri Nabi Lut ni tuan-tuan, dia boleh pergi beritahu pada kaum dia, kat rumah aku ni ada dua orang pemuda. Siapa yang rasa dia nak dia teringin kepada pemuda yang kacak ni, pergilah ke rumah aku. Sebab kaum Nabi Lut ni adalah kaum homoseksual. Orang lelaki yang suka kepada lelaki, tak suka kepada perempuan. Ini di antara kita kata yang disebut oleh ulama sebagai antara jenayah dosa yang dilakukan oleh isteri Nabi Lut alaihi salam sendiri. Baik. Jadi Allah Ta'ala beri contoh kepada kita sebagai pemerhatian, sebagai kita kata suri tauladan kepada kita, bahawa walaupun suaminya seorang nabi, tetapi apabila dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dengan apa yang disampaikan oleh suaminya sendiri, maka Allah Ta'ala berfirman kepada kedua-duanya, wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama-sama dengan orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan, kita pun akhirat kelak kita macam itulah tuan-tuan dia. Kita bukan bawa keturunan kita, pangkat, entah apa lagi yang duniawi ni tuan-tuan. Kita bawa iman dan amal soleh kita. Setakat mana kita ini menjaga iman kita, dan sebanyak mana pahala amal-amal soleh yang kita kerjakan, yang mana itu semua akan mengundang rahmat Allah kepada kita, maka insya-Allah kita akan diberikan ganjaran berupa nikmat syurga yang penuh dengan kenikmatan. Baik. Kemudian disebut lagi sebaliknya, isteri Firaun berbeza sekali. Kalau tadi suami Nabi, isteri tak beriman. Kisah Firaun pula. Firaun ni tuan-tuan kita tahu semualah tak? Orang kita ni tuan-tuan kalau zalim, jahat ke apa ke, sebutlah zalim macam Firaun lah. Tak? Sebab antara kezaliman Firaun ni, dia membunuh anak-anak, bayi-bayi lelaki yang baru lahir dari kalangan Bani Israel. Kenapa? Kerana dia nak halang daripada lahirnya seorang bayi lelaki yang akan meruntuhkan kerajaan milik dia. Maka mana-mana bayi lelaki yang lahir, disuruh bunuh. Askarnya akan pergi ambil bunuh. Begitu sekali tak kejahatan, kezaliman Firaun ni. Tetapi isterinya yang bernama Asiyah, kita selalu dengar nama Asiyah tak? Isterinya ini adalah
seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengarang menyatakan sebaliknya, isteri Firaun berbeza sekali keadaannya dari kedua-dua orang isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dia, yakni isteri Firaun, beroleh kebahagiaan menjadi orang beriman di tengah-tengah kemewahan suaminya yang durhaka kepada Allah. Dia menyembunyikan imannya. Sebab tuan-tuan, kalau dia cerita dia ni tidak berpegang dengan agama Firaun, tentulah dia pun akan dibunuh. Ya, maka dia menyembunyikan iman dia. Sebab kalau kisah Firaun ni tuan-tuan, kita dengar juga kisah Masyitah. Ya, Masyitah yang ada diceritakan di dalam kisah Isra' dan Mi'raj. Ketika mana Nabi Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di pertengahan jalan itu, Nabi telah mencium bau yang sangat wangi daripada satu kuburan. Maka bila ditanya, maka diberitahu itulah kubur keluarga Masyitah, yang mana mereka sekeluarga telah dibunuh. Kenapa? Kerana mempertahankan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Asiyah, dia beriman walaupun suaminya adalah Firaun, raja yang paling zalim lah. Raja yang pernah mengaku dia ni sebagai Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, Firaun berkata, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia mengaku dia sebagai Tuhan. Ini Firaun. Baik. Tapi isterinya telah mendapat nikmat iman walaupun suaminya seorang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 11, tadi ayat 10. Dalam ayat 11 Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Yang bermaksud Allah membuat isteri Firaun menjadi perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam syurga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi tengok, walaupun isterinya itu, walaupun suaminya itu seorang yang kafir, yang taghut, tetapi isteri Firaun, yakni Asiyah, adalah seorang muslimat, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kita kena ambil contoh, dua contoh tu ya. Contoh bagi orang yang beriman adalah isteri Firaun, dan contoh bagi yang kafir adalah isteri Nuh dan isteri Nabi Lut alaihi salam. Khususnya kepada orang perempuan lah, khususnya lagi tak kepada orang perempuan itu sendiri. Cuma malam ni tak ada pula orang perempuannya ya. Suami balik kena cerita lah. Tapi jangan buat modal pula, kamu ni nak jadi macam isteri Nabi Nuh, marah-marah sikit tak. Isteri angkat suara, kamu ni nak jadi isteri Nabi Lut ke? Bukan maksud begitu tak. Ini maksudnya dia tidak beriman, dia khianat kepada suaminya sendiri dan seumpamanya. Demikianlah contoh perbandingan mengenai betapa putus terburai dan pecah berkecainya hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, hubungan manusia dengan manusia itu akan terputus, akan terburai. Baik di antara anak dengan bapa di dalam kisah Nabi Nuh dan putera kesayangannya, antara anak dengan bapa dan kampung halaman di dalam kisah Nabi Ibrahim dengan ayah dan kaumnya. Ya, ini disebut tadi ya, Nabi Nuh ni tuan-tuan, bukan setakat isterinya tidak beriman, anaknya pun ada disebut dia
di dalam Al-Quran, dalam surah Nuh sendiri pun ada menceritakan bagaimana Nabi Nuh pujuk anak dia supaya beriman dan naik ke dalam bahtera yang telah dia bina. Tapi anaknya degil, tak mau naik. Akhirnya anaknya ditenggelamkan bersama dengan orang-orang yang kafir, yang ditenggelamkan di dalam bah ataupun banjir yang sangat besar. Baik. Hubungan di antara keluarga, sahabat handai dan kampung halaman sekaligus di dalam kisah pemuda-pemuda penghuni gua Ashabul Kahfi. Ada, maknanya terputus hubungan ini. Dan seterusnya hubungan cinta kasih suami isteri serumah tangga di dalam kisah isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut dan isteri Fir'aun. Putusnya segala perhubungan itu justru kerana perbezaan akidah dan iman. Seorang selamat, seorang binasa, tuan-tuan. Kenapa? Kerana seorang ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seorang lagi ataupun yang satu golongan lagi adalah golongan yang kufur, yang ingkar, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pula berlalunya angkatan pejuang-pejuang iman di sepanjang hayat umat manusia. Silih berganti menghiasi lembaran sejarah, menjadi suri tauladan dan cermin perbandingan mengenai keteguhan iman, mengenai ketegasan memegang pendirian di jalan kebenaran, mengenai kesetiaan memegang akidah tauhid, menghayati sikap tegas memegang prinsip, tidak kenal tawar-menawar, tidak sudi bertolak ansur, malah tiada nilai hubungan darah, tiada nilai hubungan cinta dan rumah tangga. Bila iman telah menghayati hati dan nadi, semuanya sanggup diterima dan dihadapi. Pertemuan dan perpisahan antara manusia dengan manusia menjadi nilainya bila pertemuan antara manusia dengan Khaliqnya menggamit. Ya, baik. Itu pengarang dia membuat suatu ulasan kepada kita. Apabila berlakunya pertembungan antara iman dan kufur, inilah yang akan berlaku. Maknanya walaupun hubungan itu adalah hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan tanah, hubungan kita kata kampung halaman, hubungan suami isteri. Namun apabila berlakunya pertembungan antara hubungan ini dengan hubungan seseorang manusia dengan Khaliqnya, dengan penciptanya, yakni dengan Allah, maka hubungan ini akan terburai. Yang kekal, yang akan dipegang hanyalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita macam tu juga, tuan-tuan, ya. Kita kena bertegas dalam perkara yang berkait dengan akidah iman ini, yang berkait dengan tuntutan agama kita Islam kepada kita. Kita kena bertegas. Bertegas tu maknanya bukanlah kita kata apa orang sebut, maknanya Islam itu nampak macam ganas, keras dan seumpamanya. Tidak, tapi dia ada ketegasan, berpegang kepada prinsip. Ya, dia begitu. Allah gambarkan pula bagaimanakah sebenarnya sifat orang beriman melalui firman-Nya. Maka untuk menggambarkan bagaimanakah sifat dan sikap orang-orang yang beriman ini, Allah Ta'ala gambarkan di dalam surah Al-Mujadilah, dalam ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Yang bermaksud, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya Allah Ta'ala menyebut sifat orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, ialah orang ini tidak akan berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya itu, sekalipun orang itu adalah bapa-bapa, emak-emak, anak-anak, atau saudara-saudara atau keluarga mereka sendiri, tak kira lah, ya, orang yang menentang itu, hatta mak ayahnya sendiri, atau adik-beradiknya, atau keluarga mereka sendiri, atau anaknya sendiri, maka mereka ini tidak akan menumpahkan kasih sayang mereka, tidak akan berkasih sayang dengan orang-orang ini. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah menanamkan keimanan di dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah redai terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Tuan-tuan, bila kita baca ayat ni, bukan bermaksud Islam ni, bila seorang tu masuk Islam maka terputuslah hubungannya dengan keluarganya begitu saja, tidak. Ya, bukan bermaksud seorang anak yang masuk Islam contohnya, tak. Kita panggil mu'allaf lah, baru masuk Islam. Bukan bermaksud mereka ini langsung tidak boleh berhubung dengan keluarganya, dengan mak ayahnya apa semua. Boleh, tidak masalah untuk berhubung. Tidak bermasalah untuk bersilaturahim, untuk berbuat baik kepada mereka, tidak jadi masalah. Sebab dalam satu kisah tu pernah, apabila ibu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang pada waktu itu masih tidak beriman, datang nak ziarah Sayyidatina Aisyah. Lalu Sayyidatina Aisyah ni tanya Nabi dulu, mak aku datang nak berziarah ni, boleh ke aku bersilaturahim dengannya? Maka Nabi kata silakan, tak jadi masalah. Tetapi apabila berlaku pertembungan, tuan-tuan, bila berlaku pertembungan antara golongan yang beriman ini dengan golongan yang kafir ini, maka pada waktu itu tidak ada lagi kita kata berdolak dalik atas dasar kerana dia keluarga, kerana kasih sayang dan seumpamanya. Contohnya saya maksudkan bila berlaku pertembungan, contohnya bila berlakunya peperangan antara golongan yang beriman dengan golongan musyrikin, bila bertembung di medan perang, ya, anak bertembung dengan ayah, adik-beradik bertembung, sepupu sepapa bertembung ni di medan perang. Adakah boleh mereka ni tidak mahu menghunuskan senjatanya kepada musuh ini atas alasan musuh itu adalah keluarga dia? Tidak ada lagi pada waktu itu. Bahkan yang ada di hadapannya itu pada waktu itu ketika berlaku pertembungan adalah semuanya dianggap musuh. Semuanya dianggap musuh. Baik. Sebab kalau kita tak bunuh dia, dia akan bunuh kita. Dia begitu. Ini yang disebut oleh pengarang. Ketika putusnya hubungan kerabat di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bapa saudaranya Abu Lahab,
dan saudara pupunya Amru bin Hisham, yakni Abu Jahal, ya, Abu Lahab, dan juga saudara mana sepupu dia Amru bin Hisham, Abu Jahal. Abu Lahab ni tuan-tuan, kita ni pun bila dalam bulan Rabiul Awal, ni bulan dah masuk, dah habis ke Rabiul Awal ni, saya pun tak pasti. Tak habis lagi dah. Biasa kita akan buat sambutan Maulidur Rasul tak? Dan kita akan baca kisah antara orang yang paling gembira dengan kelahiran baginda Nabi SAW adalah Abu Lahab. Sehingga hamba perempuan dia yang balik beritahu berita bahawa Aminah telah melahirkan seorang bayi lelaki. Dia gembira sangat, lalu dia membebaskan hamba perempuannya ini. Ni Abu Lahab. Bahkan diceritakan dia telah menyembelih berapa banyak unta, ya, buat kenduri, kenduri maulud lah, kenduri maulid, ya. Tetapi apabila Nabi SAW diangkat Allah menjadi utusannya, menyeru manusia supaya beriman kepada Allah, ternyata Abu Lahab antara orang yang paling keras menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, maknanya hubungannya adalah hubungan kerabat, bapa saudara dia sendiri, sepupunya sendiri. Baik, diceritakan iaitu di ketika orang-orang Muhajirin sanggup bertempur di medan perang menentang sanak saudara, kaum kerabat dan sahabat handai mereka sendiri di medan perang Badar. Di ketika itu jugalah jalinan kekeluargaan terikat begitu erat di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Lalu ialah orang Muhajirin itu orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Bila nak berlaku perang Badar ini tuan-tuan, Nabi keluar bersama dengan orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Ya, kita baca kisah perang Badar ni asalnya bukan nak pergi keluar berperang pun, asalnya tak. Baik. Jadi bila orang Muhajirin bertembung dengan tentera-tentera musyrikin yang datang daripada Mekah ni, tentulah yang datang pada Mekah ni tuan-tuan adalah anak beranak mereka, keluarga mereka. Bahkan ada di kalangan tentera musyrikin itu, ada juga di kalangan orang-orang Islam yang tidak berhijrah, lalu mereka dipaksa menjadi tentera musyrikin menentang Nabi. Ya, ini yang berlaku. Lalu pada ketika itu kita lihat, tak kala peperangan berlaku, maka pada waktu itu ikatan kekeluargaan sudah terputus, telah terburai, tidak ada lagi nilai ikatan itu, tetapi yang bernilai hanyalah ikatan yang diikat atas akidah iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka yakni kaum Muhajirin dan Ansar telah menjadi saudara dan kaum keluarga yang saling tolong menolong dan bantu membantu. Kita baca kisah tak? Bila Nabi berhijrah, Nabi telah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, sehingga mereka ini jadi saudara tu lebih daripada adik-beradik. Lebih daripada adik-beradik, satu mak satu ayah lagi. Lebih daripada ikatan yang diikat atas dasar hubungan darah, lebih daripada itu lagi. Ini yang berlaku. Berjayanya mereka ini diikat atas dasar akidah iman kepada Allah. Pada ketika yang sama juga tercantumlah rasa kasih sayang dan terikatlah tali kekeluargaan di antara orang Muslim yang berbangsa Arab dengan orang-orang Muslim yang berbangsa lain. Terjalin hubungan kasih mesra dan setia antara mereka dengan saudara mereka. Tak kira. Bila diikat tu tuan-tuan, bukan setakat sama-sama bangsa Arab, bahkan dengan berlainan bangsa sekalipun. Sayyidina Suhaib yang berbangsa Rumi, yang berbangsa Romawi,
Salman yang berdarah Parsi dan Bilal yang berketurunan Negro. Pecah berkecailah sudah rasa ta'assub perkauman dan asabiyah serta fanatik kekabilahan, perkauman dan kebangsaan serta tanah tumpah darah. Jadi tuan-tuan, ini tak. Dan kalau kita baca antara fakta yang disebut oleh para ulama, tuan-tuan, ya, antara faktor keruntuhan, kejatuhan khilafah Uthmaniyah sendiri, kejatuhan khilafah Uthmaniyah pada tahun 1924, tak silap saya, ya. Antara faktornya iaitulah bagaimana musuh-musuh Islam berjaya menanamkan dalam diri orang-orang Islam ini semangat bangsa dan negara. Orang Arab dengan semangat Arab dia, bangsa dia, bumi dia, sehingga mereka menganggap, tuan-tuan, mereka menganggap kerajaan Uthmani ini adalah kerajaan yang menjajah bumi Arab. Kerana ialah bumi lain-lain, bangsa lain-lain, bahasa lain-lain pula. Begitu sekali musuh menggunakan jarum-jarum, mereka ini ambil balik fahaman-fahaman jahiliah ini, mereka ini mentanamkan balik semangat perkauman, semangat bangsa, semangat tanah dan seumpamanya, sehingga mereka ini melupakan bahawa ikatan yang diikat itu adalah atas dasar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sendiri pun, tuan-tuan, kalau kita lihat, kita ni pun ada semangat macam tu juga, semangat Melayu kita lah. Melayu Malaysia pula, Melayu ini, Melayu ini, macam-macam pula. Kadang-kadang kita lihat saudara-saudara se-Islam kita yang daripada bangsa-bangsa lain tu, kita lihat dengan pandangan yang serong dan seumpamanya. Sedangkan mereka adalah saudara seagama dengan kita, yang wajib kita bantu, yang wajib kita dokong dan seumpamanya. Baik. Jadi bila Nabi mengikat antara kaum Muhajirin dan Ansar dan di antara sesama orang Islam pada waktu itu, maka pada waktu itu tidak ada lagi kita kata semangat kebangsaan, semangat perkauman, kekabilahan dan seumpamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada mereka dengan kata-katanya yang bererti, lemparkanlah fanatik kesukuan dan kabilah itu jauh-jauh kerana ia terlalu busuk dan memualkan. Tu. So lempar fanatik kesukuan. Suku mana suku ni tak? Kabilah ni kabilah tu. Okay. Nabi suruh buang. Sebab apa? Nabi kata busuk sangat, mual. Sebab kalau ikut fanatik kesukuan, fanatik kekabilahan ini, yang juga disebut sebagai asabiyah ni, tuan-tuan, maka akan berulanglah berbagai-bagai perkara yang tak betul akan berulang berlaku balik dalam kaum tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi seperti ini. Artinya, ini biasa kita dengar hadis Nabi ni. Nabi menyatakan, bukan dari golongan kita orang yang menyeru ke arah perkauman asabiyah. Laisa minna man da'a ila asabiyah, kata Nabi. Bukan dari kalangan kita orang yang menyeru ke arah perkauman asabiyah. Bukan dari kita orang yang berperang kerana asabiyah. Dan bukan dari kita orang yang mati terbunuh kerana mempertahankan asabiyah. Lalu berakhirlah sudah peranan asabiyah, meninggalkan bangkainya busuk berkapaian. Bangkai busuk perkauman dan lenyaplah sudah laungan suara asabiyah yang berbentuk kebanggaan kerana bangsa dan keturunan, kerana darah dan warna kulit. Musnahlah sudah kejahatan itu, kekotoran yang berasaskan daging dan darah, yang berasaskan tanah dan air. Baik, tentang semangat asabiyah ni, tuan-tuan, dia sebenarnya di sana ada perbincangan ulama. Ulama menerangkan huraian, ya.
Yang Nabi tak mengaku umat ni, Nabi kata bukan dari kalangan kami, dari kalangan kita ni, orang yang menyeru ke arah asabiyah, yang berperang atas asabiyah, iaitulah bila ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah asabiyah yang macam mana ni yang engkau larang ni? Maka Nabi menyatakan, iaitulah bahawa engkau menolong saudaramu walaupun dia berlaku zalim. Ya, dia tolong saudara dia yang satu suku dengan dia, satu kabilah dengan dia, satu bangsa dengan dia, dia pertahankan orang ni walaupun orang ni berlaku zalim. Ini baru kata asabiyah. Tapi tuan-tuan, dalam suasana yang ada di dunia Islam hari ini, contohnya kalau kita di Malaysia ni tuan-tuan, dia Melayu dia kaitkan dengan Islam tuan-tuan. Ya, bila sebut Melayu, Islam, begitu. Dalam perlembagaan pun Melayu Islam, Islam ni Melayu. Sehingga di negara kita ni bila kata masuk Islam, dia kata masuk Melayu, dia kata, ataupun masuk Jawi. Begitu. Jadi di sana sebenarnya ada penghuraiannya yang lebih panjang lah yang kita kena faham. Sebab itulah kalau di dalam konteks negara kita, bila kita sebut mempertahankan Melayu, yang kita maksudkan adalah mempertahankan Islam itu sendiri. Ya, bukan semata-mata bangsa, tidak. Ya, bukan semata-mata bangsa, dan bukan seperti semangat asabiyah yang Nabi larang tadi, bahawa kamu menolong saudaramu sedangkan dia ini berlaku zalim. Ya, yakni tetapi kita kata kita menggunakan semangat Melayu itu atas dasar Melayu yang mendukung Islam itu sendiri. Sebab di negara kita ini orang yang majoritinya yang beragama Islam, yang mendukung Islam itu adalah orang yang berbangsa Melayu. Dia begitu, ya. Jadi bukanlah bila kata asabiyah tu kita terus nampak tak bolehlah guna nama Melayu. Bukan kata tak boleh, tak bolehlah guna nama Arab, bukan kata tak boleh. Tetapi jangan sampai kepada fanatik yang dinamakan asabiyah tadi, yang dilarang dan ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi setakat tu dulu pada malam ni. Dan syak tahlil. Baik, insya-Allah. Ada permintaan untuk kita sama-sama, ya, menghadiahkan bacaan pahala bacaan Al-Quran dan juga tahlil kepada nama-nama arwah yang saya akan sebutkan ini. Dan juga kita niat sekali lah kita hadiahkan juga, ya, pahala bacaan tahlil kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya dan mursalin, kepada para ahli keluarga Rasulullah dan para sahabat, juga kepada kedua ibu bapa kita, dan juga kepada seluruh arwah muslimin dan muslimat, insya-Allah. Kita hadiahkan ni khususnya kepada yang pertama Abdul Hamid bin Muhammad Yusuf, yang kedua Saripah binti PA ke PI ni, PI. Yang ketiga Fatimah binti Muhammad Yusuf, dan yang keempat Zaitun binti Muhammad Yusuf. Ya, insya-Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سم الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سم الأرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، سم الأرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق عليه، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أهل القبور في مشارق الأرض إلى مغاربها،
وخصوصا إلى روح المرحوم عبد الحميد بن محمد يوسف والمرحومة سريفة بنت بيعي والمرحومة فاطمة بنت محمد يوسف والمرحوم زيتون بنت محمد يوسف وإلى أصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت عليها وبها إن شاء الله نبعث من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما استغفرناه وما هللناه من لا إله إلا الله هدية منا واصلة وبركة ورحمة ومغفرة منك نازلة نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أهل القبور في مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وخصوصا إلى روح المرحوم الحميد بن محمد يوسف وروح المرحومة سارفة بنت بيئة وروح المرحومة فاطمة بنت محمد يوسف وروح المرحومة زيتون بنت محمد يوسف وإلى أصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعله لهم نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار
وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا ورجاءنا وقراءاتنا وتهليلنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.